Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam dan selamat pagi, Cikgu. Apa kabar semua? Sehat? Sehat, Cikgu. Sudah makan kamu semua? Sudah, Cikgu. Okey, Cikgu harap sepanjang musim pandemik ni kamu dapat menjaga kebersihan, hand sanitize tangan kamu dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Baik, Cikgu. Okey. Siapa masih ingat nama Cikgu? Ingat, Cikgu. Nur Mursyida Fikriah. Fikriah. Binti Mursidi, Cikgu. Okey. Apa kod kita? TA 011112012. Okey, berapa tarikh hari ini? 7 hari bulan 10, Cikgu. Semua orang hadir kan? Hadir, Cikgu. Okey, bagus kalau semua orang hadir. Cikgu ingin menekankan kamu tentang aspek keselamatan dan kebersihan semasa berada di dalam kelas. Okey. Sebelum tu, kamu kutip sampah dan kalau kamu ada nampak mana-mana wayar yang bikin kesederaan, kamu boleh simpannya di tempat yang sepatutnya. Baik, Cikgu. Siapa ada pengalaman mengenai draft pola baju kurung moden atau menjadi baju kurung moden? Tidak, Cikgu. Tidak pernah. Okey, kalau tiada, hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan kepada draft pola baju kurung moden. Objektif yang kita perlu serahkan ialah pertama, nyatakan fungsi perkakasan draft pola. Jelaskan fungsi perkakasan draft pola. Dan ketiga, terangkan teknik draft pola kurung moden. Okey, mengapa kita perlu membuat pola baju kurung moden? Tidak tahu, Cikgu. Okey, jawapannya ialah supaya kita buat baju kurung moden mengikut keselesaan ukuran pelanggan. Lepas tu kamu mendapat menghasilkan baju kurung dengan begitu baik. Okey. Apa yang kamu tahu mengenai baju kurung moden? Untuk kegunaan formal, Cikgu. Dan juga mengikut tren semasa. Okey, boleh diterima. Siapa tahu menjahit baju kurung moden atau mendraft baju kurung moden? Tidak tahu, Cikgu. Okey, kalau macam itu, Cikgu akan buka slide. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan kepada draft pola kurung moden. Ini adalah objektif kita macam yang Cikgu cakap tadi. Nyatakan perkakasan draft pola, jelaskan fungsi perkakasan draft pola, terangkan teknik draft pola baju kurung moden. Lepas tu, perkakasan draft pola terdiri daripada pita ukur, kertas minyak, pembaris lurus, pensel, pembaris sesiku L dan melengkung. Okay. Ini adalah fungsi draft pola. Pita ukur macam kamu tengok tadi, gambar raja tadi, pita ukur diperbuat daripada gentian kaca, sintetik dan plastik. Mempunyai penahan logam di hujung, kedua-dua hujungnya ada penahan logam. Lepas tu, panjang pita ukur ialah 60 inci dan 150 cm. Dia bersifat tidak memeri, teguh dan tahan. Tidak memeri tu maksud dia tidak kendur lah. Maksud kita ni dia tidak kendur. Okay.
padan dan fabric. Dia boleh digunakan mengukur badan, dia boleh digunakan dalam mendraft pola, ataupun kita membuat draft pola dengan fabric, kita masih boleh menggunakan pihak ukur. Lepas tu, kertas minyak ni, kamu pernah nampak kertas minyak kan? Pernah Yang cikgu. slide tadi pun ada kertas minyak punya gambar, wajah. Okay. Kertas minyak ni kita gunakan untuk mendraft pola. Dia digunakan sebab tidak terlalu tebal dan dia senang dibawa. So, dia nipis saja. Lepas tu, pembaris lurus ni diperbuat daripada kayu dan plastik. Semada dia akan diperbuat daripada kayu macam gini ataupun plastik. Lepas tu, pembaris lurus diperbuat daripada kayu dan plastik, digunakan untuk mengukur dan menanda garisan lurus. Pembaris lurus ni masa kamu mendraft pola untuk labur baju kan, nanti kamu akan menggunakan pembaris lurus. Lepas tu, pensel ni diperbuat daripada pigmen, warna ataupun arang. Pensel sama ada dia berwarna ataupun dia hitam saja, itu adalah arang. Diletakkan dalam batang kayu, kertas atau plastik. Pensel diperbuat oleh kayu ataupun akan diperbuat dengan plastik dan kertas. Digunakan untuk menghasilkan tanda dan kertas. Okey. Pembaris sesiku L diperbuat daripada kayu dan plastik. Dia samalah ni, tiga pembaris ni sama, diperbuat daripada kayu ataupun plastik. Digunakan untuk membuat garisan bersudut tepat dan garisan lurus pada pola dan fabric. Pembaris melengkung pula diperbuat daripada kayu dan plastik, digunakan untuk membentuk garisan melengkung seperti garisan leher, seperti garisan keruk lengan. Ni lengan ni kita buat guna pembaris melengkung. Lepas tu rusuk blouse, di sini ada rusuk blouse, kita akan gunakan untuk buat shape dia tu kan, untuk bentuk dia tu. Kita akan membuat guna pembaris melengkung. Kaki seluar pun dia akan menggunakan pembaris lengkung juga untuk nampakkan dia punya garisan lengkung tu. Okay. Ini adalah teknik draft pola baju kurung modern. Bahagian hadapan. Okay. Draft pola bahagian hadapan dari 1 hingga 2 adalah labuh baju dan 1 ke 3 adalah bahu ke pinggang. Lepas tu dari 1 ke 4 adalah ukuran dada bahagi 4. 3 ke 5 adalah standard 8. 3 ke 5 ni adalah tinggi punggung kita, tapi biasa standardnya adalah 8 lah. Terus 1 ke 6 tu adalah bahu bahagi 2, 4 ke 7 dada bahagi 4. Terus dari 3 ke 8 tu adalah ukuran pinggang kita tambah 1 untuk keselesaan. Begitu juga dari 5 ke 9 punggung bahagi 4 tambah 1 untuk keselesaan kita. Lepas tu 2, 10 dan 5 ke 9 tu sambungkan garis bahagian rusuk. 6 turunkan 1 inci. Ni turunkan 1 inci, okey? Faham, cikgu. Okay. Lepas tu keruk lengan dari 11 ke 12 garis lurus. Lepas 13 ke 11 12 bahagi 2. Dari sini kita bagi 2 untuk dapatkan 13. Lepas tu masukkan setengah inci dari 13. Dari 13 ni kita masukkan dia untuk kita buat bentukannya. Lepas tu dari 1 ke 16 untuk buat leher bahagi 6 tambah setengah inci untuk kita punya luas leher. Bentukkan keliling leher dari 15 ke 16 ni kita bentukkan dia menjadi leher. Okay. Disu pemadan. Garisan bahu ke mercu dan mercu ke mercu bahagi 2.
Kamu punya mercu ke mercu bahagi 2 untuk dapatkan kamu punya lisu. Dari 3, turunkan 1/4 dan garis lurus ke bawah. Yang B, turunkan 1/4 dan garis lurus ke bawah. Ketiga ni mercu ke mercu bagi 2. Ini mercu ke mercu bahagi 2. C, jadi turunkan 5 cm. Terus C, keluarkan setengah cm. Dari sini keluarkan setengah cm. Bentukkan lisu pemadan dan gambar raja. Dari 10 ke I, naikkan setengah inci. Bagi memudahkan kamu untuk menjahit nanti. Paham cikgu. Ini adalah gambar raja pola belakang. Gambar raja pola belakang sama seperti ukuran dia sama seperti pola hadapan. Okey. 1 ke 2 tu macam yang cikgu bagi tahu tadi untuk draft pola hadapan tu 1 ke 2 adalah labuh, 1 ke 3 adalah bahu ke pinggang. Biasanya kita akan gunakan 15. Okey. Lepas tu 1 ke 4 tu adalah ukuran dada bahagi 4. 3 ke 5 standard dari sini ke sini adalah 8 inci. Lepas tu 1 ke 6 bahu bahagi 2 dari sini ke sini ukuran bahu kamu tapi kamu bahagi dengan 2. Terus 4 ke 7 tu adalah dada bahagi 4. 4 hingga ke 7 ini adalah dada bahagi 4. Dari 3 ke 8 pinggang kamu bahagi dengan 4 tapi tambah 1 bagi keselesaan kamu. Punggung pun begitu, bahagi 4 dan tambah 1 untuk keselesaan kamu. Lepas tu sambungkan 7, 8, 9 dan 10 ni kamu sambungkan untuk bahagian rusuk. 6 hingga 11 turunkan 1 cm. 6 ni hingga 11 turunkan 1 cm. Lepas tu keruk lengan 11 ke 12 garis lurus. Kamu garis lurus sahaja. 11 ke 12 ni kamu bahagi 2 untuk dapatkan 14. 14 pula kamu masukkan setengah inci. Setengah inci untuk keruk lengan. 1 ke 15 kamu garis lurus untuk bahagian kamu punya bahu. 1 ke 16 keliling leher tambah setengah inci untuk kamu punya keselesaan leher kamu. Ini leher bagi pandangan belakang. Lepas tu bentukkan kamu punya 5 ke 16. 5 ke 16 ni kita bentukkan menggunakan pembaris sesilut. Lisu pemadan macam pola hadapan juga tadi. Kita akan garis bahu ke mercu dan mercu ke mercu bahagi 2. Turunkan 1/4 dan garis lurus ke bawah. Turunkan 1/4 dan garis lurus ke bawah. 3 ke C, mercu ke mercu. Mercu ke mercu kamu bahagi 2 untuk dapatkan nilai 3 ke C. C ke D, turunkan 5 cm. C ke D, kamu turunkan 5 cm untuk mendapatkan kamu punya lisu pemadan. C ke CI, keluarkan setengah inci. Di sini dengan di sini kamu kena keluarkan dia setengah inci. Bentukkan lisu pemadan seperti gambar raja. Kamu bentukkan lisu pemadan kamu ni macam gambar raja. Lepas tu dari 10 ke itu kamu naikkan setengah inci untuk memudahkan kamu menjahitnya. Okey, itu sahaja dari cikgu. Sekarang ni cikgu akan bagi kamu kertas penerangan dan kamu baca selama 5 minit. Baca dan fahamkan. Kalau ada apa-apa yang kamu tidak faham, kamu bolehlah bertanya dengan cikgu. Okey? Okey cikgu.
Kalau ada apa-apa yang kamu tidak paham mengenai pengenalan kepada draft pola baju kurung moden, nanti kamu boleh tanya. Okay. Ada apa-apa soalan? Belum lagi cikgu, sekejap ya. Kami membaca dulu cikgu. Okay. Baca soalan dan fahamkan. Kalau ada apa-apa soalan nanti, cikgu akan bantu kamu. Semua yang cikgu bagi kertas penerangan tu semua ada di dalam slide ni. Cikgu. Okey cikgu. Boleh tutup slide. Okey. Ya, ada apa-apa pertanyaan? Ada cikgu. Cikgu, bolehkah draft pola menggunakan kertas majung? Okey, draft pola menggunakan kertas majung boleh, tetapi dia kertas majung ni tebal dan tidak dia akan makan ruang. Kalau kertas majung ni tebal, sebaiknya kita pakai kertas minyak. Sebab kertas minyak dia nipis saja dan senang untuk masukkan untuk disimpan di file. Kalau kertas majung dia susah simpan di file. Okey, faham cikgu. Cikgu, apa tanda titik 3 di tepi pola? Tanda titik di tepi pola ialah kamu maksudkan tanda ini. Ya cikgu, itu apa? Okey, ini adalah tanda lipatan di dalam semasa kita mendraft pola ni. Ini adalah tanda lipatan dan semasa kita menggunting fabrik, tanda lipatan ni mestilah berada di lipatan fabrik sebab ini tanda tidak putus. Faham cikgu. Okay. Seterusnya kalau kamu sudah faham, cikgu akan tanya kamu beberapa soalan. Baik cikgu. Okay. Cikgu. Berikan cikgu 2 perkakasan mendraft pola. Siapa boleh jawab? 2 Saya, perkakasan. cikgu, saya. Okey. Pita ukur dengan pembaris lurus cikgu. Okey, betul. Terima kasih atas jawapannya. Okey. Apakah dimaksudkan dengan ira lurus? Siapa boleh jawab? Apa yang dimaksudkan dengan ira lurus? Ira lurus cikgu. Kejap cikgu. Apa yang dimaksudkan dengan Ira lurus tu. Panduan arah kedudukan pola semasa meletakkan pola pada permukaan fabrik. Okey, betul. Terima kasih kena menjawab. Okey. Sekarang ni kamu tutup kertas penerangan memandangkan kamu sudah faham mengenai perkakasan draft pola, fungsi perkakasan draft pola dan teknik mendraft pola. Jadi kamu tutup kertas penerangan, cikgu akan bagi kamu kertas tugasan. Baik cikgu. Okey cikgu. Okey. Sebelum tu, cikgu akan bagi tahu kamu apa yang ada dekat kertas tugasan ni. Kertas tugasan ni mengandungi 3 soalan, iaitu soalan labelkan, soalan pendek dan esei. Cikgu akan bagi kamu masa 5 minit untuk kamu siapkan dan kamu hantar pada hari ini. Baik Okey, cikgu. Kalau ada apa-apa yang kamu tidak faham, kamu boleh bertanya. Okey cikgu. Cikgu, untuk bahagian A, soalan label, jawapan semua ada dekat bawah tu kan? Kita kasih masuk dalam raja je. Ya, betul. Jawapan cikgu sudah sediakan, kamu tinggal masukkan saja dekat raja. Baik cikgu. Okay. Di situ semua ada dekat kertas penerangan yang kamu sudah baca dan fahami tadi. Mengenai esei, kamu faham? Esei. Kejap cikgu. Itu
ada untuk menguji kamu punya ingatan untuk mendraft pola. Cikgu, bagian esai perlukah maksud draft pola atau terus jawaban? Kita terus kepada jawapan. Oke, cikgu. Kita buat esei, terus jawapan. Okey, kalau sudah siap, hantar sekarang juga. Oke, sekejap cikgu. Okey. Pembelajaran kita pada hari ini ialah pengenalan. Kepada draft pola baju kurung modern. Okey, apa objektif yang kamu sudah capai? Kami dapat menyatakan fungsi perkakasan draft pola, Jelaskan fungsi perkakasan draft pola dan terangkan teknik. kami dapat menerangkan teknik draft pola baju kurung modern. Okey, itu saja dari cikgu. Pembelajaran kita pada minggu depan ialah draft pola kurung moden. Kita akan masuk kepada amali draft pola. Nanti cikgu akan sediakan kertas minyak, perkakasan-perkakasan yang diperlukan untuk kertas pola. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Terima kasih. Terima Terima kasih, cikgu.